لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tamu sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya dapat kita bersama-sama pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah kepada kita semua insya-Allah. Dilindungi kita daripada sebarang musibah, dipermudahkan segala urusan kehidupan kita, diberikan kesihatan yang baik, ruang waktu yang berkesempatan untuk kita melakukan ibadah sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepadanya insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, An-Nafi' ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Daripada Nafi' ibn al-Harith bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara tanda kebahagiaan seorang muslim itu adalah memiliki tempat tinggal yang luas, jiran tetangga yang baik dan kenderaan yang menyenangkan. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Al-A'la As-Sahihaini dan hadis sahih dan termasuk dalam silsilah ahadis as-sahihah. Dalam hadis ini antara perkara yang boleh kita ambil pengajaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 tanda kebahagiaan bagi seorang muslim itu. Maksudnya bila kita ada ciri-ciri ini ataupun tanda-tanda ini, maka kita sudah tergolong dalam kalangan seorang muslim yang sudah mendapat kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia. Kalau di dunia kita sudah mendapat kelebihan dan kebahagiaan ini, mudah-mudahan kita juga mendapat kelebihan dan kebahagiaan ini di akhirat. Dia sama aja. Kalau di dunia kita sudah dapat nikmat ini, maka mudah-mudahan nikmat yang sama juga kita akan dapat di akhirat. Tapi barangkali ada orang yang dia tak dapat ini di dunia, tetapi nikmat yang sama juga Allah Ta'ala akan beri di akhirat nanti, dengan syarat dia tergolong dalam kalangan orang yang muslim. Muslim tu maksudnya ialah orang yang dia tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim. Muslim tu daripada perkataan salima, maksudnya menyerah diri. Menyerah diri maksudnya ialah dia berserah, bergantung
kepada hukum Allah, syariat Allah, tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah, kan, meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah muslim. Jadi kalau kita kata I am a Muslim, maksud kita adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang patuh kepada perintah Allah, dan orang yang menjadikan seluruh kehidupannya itu mematuhi, mengikuti syariat, hukum hakam, ketetapan, panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya muslim, kan? Dia bukan hanya sekadar muslim dalam IC, kan, dalam kad pengenalan, dalam surat beranak tulis Islam, kan? Itu belum tentu lagi muslim. Itu muslim pada pendaftarannya je, kan? Walaupun seorang anak yang lahir dari perut ibu yang muslim, dia adalah muslim, tetapi muslim yang dia kehendaki ialah yang tadi tu, kan? Dia taat, tunduk, patuh, kan, menyerah diri. Walillahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia meletakkan segala urusan dia, kan, sama ada dalam urusan ibadahnya, kan, termasuklah dalam urusan keluarga, kemasyarakatan, urusan pekerjaannya, kan, urusan dunianya, bahkan urusan akhiratnya juga. Lillahi aqibatul umur, kan, diletakkan, disandarkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi itu namanya muslim. Jadi di dunia lagi Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita satu nikmat yang sangat hebat. Bagi seorang muslim, bila dia ada tiga ini, maka dia sudah komplit kebahagiaan, kesejahteraan kehidupannya di dunia. Yang pertama, al-maskanul wasi', iaitu tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas ni boleh jadi kawasan rumah dia luas. Macam rumah saya tu di Linggi tu 3 ekar, kan? Surau dalam tu, penginapan dalam tu, kan? Tempat bermain pun dalam tu. 3 ekar pondok tu, Darul Widat tu, kan? Sekali dia banjir 3 ekar tu pergi banjir. Kan? Baru ni naik sekaki setengah, dekat 2 kaki, bila berlaku hujan lobek baru ni tu, kan, hari Isnin 2 minggu lepas, kan, hujan berhenti pukul 12 tengah hari, banjir pukul 4 petang. Special, kan, tengah-tengah panis tu banjir, rupanya dia air sungai Linggi tu dah penuh, dia tak boleh pergi ke mana dah. Air laut pasang besar waktu itu. Jadi dia memang dia slow motion, dia naik sikit, tapi 5 minit 2 kaki, kan? Pukul 4 petang tu baru tak sampai sejongkal, kan? 5 minit lebih tu dah 2 kaki dah. Jadi tak sempat nak menyelamatkan apa-apa, jadi itulah. Tapi dia naik itu perlahan lah, dia tak ada air laju deras, jadi tu al-maskanul wasi', kan? Hari ni kita duduk Semenanjung Selatan ni, kalau fasa 2 ni, satu rumah berapa bilik? 3. Paling kurang lah 3, kan? Paling banyak 6. Ada 6 bilik sini. Kan? 4 bilik, kan? 3-4 bilik. Luas tu. Maknanya cukup lah, kan? Bilik kelamin mak ayah, bilik anak lelaki, bilik anak perempuan, kan? Ada dapur yang luas, ruang tamu yang luas, parking kereta pun boleh masuk 3-4 biji kereta. Luas tu. Itu dah ada tanda kebahagiaan, kan? Jadi tak adalah ruang rumah kita tu yang sempit, terpaksa kongsi pula, kan? Bilik air emak, ayah, anak, kan? Terpaksa kongsi pula bilik anak lelaki, anak perempuan, sempit lah. Macam flat di BKL zaman dulu, kan? Ada 2 bilik je, kan? Okay? Anak lelaki tidur ruang tamu dululah, tapi sekarang ni mungkin flat pun dah besar sikit dah, jadi tu yang pertama, rumah yang luas, tempat tinggal yang luas, yang selesa, kan? Itu yang pertama. Macam mana nak dapat? Dia bukan tiba-tiba boleh kita dapat rumah luas ni. Mula-mula dulu sewa bilik masa bujang, ingat tak, kan? Sewa bilik tingkat 4 lot rumah kedai mula-mula, kan?
Tapi itu sebab Islam ni menyuruh kita untuk kita beramal, kita bekerja, mencari rezeki. Supaya apa? Supaya kita dapat menyempurnakan kebahagiaan hidup kita ni di dunia. Sampailah kepada satu tahap, alhamdulillah, tabarakallah, kita dah dapat dah rumah yang luas, bermula daripada rumah yang sempit, mula daripada rumah yang kecil. Dulu ada orang satu rumah ada 3 bilik. 3 bilik itu 3 keluarga menyewa. Susah. Kan? Kalau kita tengok saudara kita dekat Singapura tu, kan? Dia orang Malaysia tapi bekerja di Singapura. Kan? Tu share tu. Satu rumah 4 orang, 4 keluarga sewa. Sewa bilik, bukan sewa rumah. Kan? Jadi tu susah. Jadi bermula daripada situ, kan? Dengan kita berusaha mencari rezeki, bekerja pagi petang siang malam, akhirnya dapat. Itu maksudnya kebahagiaan ini, kan, kita kena cari, kena usaha. Bahkan dia sebahagian daripada tuntutan agama, kan? Jadi tu. Yang kedua, wal jarus salih, jiran yang baik. Jiran yang baik. Jiran yang baik maksudnya ialah jiran yang sentiasa mengajak kita kepada kebaikan. Jiran yang mengajak kita kepada melakukan amal yang soleh, membawa kita kepada jalan-jalan yang taqwa. Masya-Allah. Kan? Ini ciri kebahagiaan. Jadi kalau kita, sebab kadang-kadang orang berusaha, kan, mula-mula dia duduk satu tempat, kan, jadi dia nak upgrade kehidupan dia, pindah, kan, pindah kepada satu tempat yang rumah yang lebih luas, lebih besar, kan, dan jiran yang lebih baik. Bukan jiran lama tu tak baik, kan, tapi mungkin nak cari adanya jiran yang baik. Jiran yang baik macam ni lah, kan. Jadi kita ni yang tak berapa baik ni terdorong nak jadi baik, pasal jiran keliling semua datang surau, hadir majlis ilmu, rajin mengaji, sembahyang jamaah. Jadi kita ni yang agak-agak malih-malih ni, kan, terrajin juga. Kan? Jadi ni tuan-tuan, tu dorongan. Jadi bila kita dah ada jiran yang baik, maka itu sebenarnya kita sudah mendapat satu kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini. Jiran yang baik, kan, yang sering tolong menolong, bertanya khabar, kan, perkataan-perkataannya, perbuatannya sangat menyenangkan hati kita, kan, rasa terjamin keamanan dan keselamatan bila kita berada bersama dengan dia. Bila kita tak ada, dia menjamin keselamatan, kan, ahli keluarga kita dan juga jiran, dan juga harta benda kita. Ini kita maksudkan dengan jiran yang baik, kan. Kalau rasa-rasa tak ada, pindahlah tuan-tuan. Kau macam ni punya jiran baik punya ramai ni, pindah juga, kan. Saya bukan apa Ustaz pindah, pasal nak cari yang pertama tadi, rumah yang lebih luas, tak cukup luas pun, kan. Rumah Saman Selatan ni tak cukup luas. Ada tuan-tuan, ada orang dia nak upgrade, kan. Dia tak ada masalah, kan. Rezeki dia ni marah pula, kan. Rezeki kita setakat 3 bilik aja, dia rezeki dia 6 bilik, tak ada masalah, kan. Tapi itu, kan, maksudnya kalau kita dah ada kelebihan ini, nikmat ini, maka itu satu keuntungan kita sudah di dunia ini. Allah Ta'ala dah bagi dah kebaikan ini, kan. Dan yang ketiga ialah al-markabul hani, iaitu kenderaan yang menyenangkan. Masya-Allah, tabarakallah, kan. Jadi tuan-tuan, jadi kancil ni pakai pergi pasar, kan. Pergi surau aja kancil ni, kan. Tapi kalau pergi berjalan lain, kan. Banyak Honda pun, daripada sekocik-kocik Honda sampai sebesar-besar Honda, semua ada kat rumah itu, kan. Dia peminat Honda, kan. Daripada Honda Cup sampai Honda Civic. Apa Honda paling besar sekali? CR-V. Kau ada besar lagi? Odyssey, itu paling besar. Kau ada lagi tak tahu saya dah, kan. Jadi tu, jadi maksudnya kenderaan yang menyenangkan urusan dia, tidak membebankan ataupun menyusahkan, kan.
Ni susah nak balik kampung Kelantan, mak ayah naik kereta, anak lelaki naik bas, anak perempuan naik kereta api, ramai kan. Tak cukup kan. Walau ayah balik dah welfare dah tu, tak cukup juga kan. Jadi ni tuan-tuan, jadi ada kenderaan yang menyenangkan. Ada orang dia ada kenderaan tapi menyusahkan dia kan. Kadang servis tu, repair tu lagi mahal daripada harga kereta. Dia beli kereta cash 3,000 kan, tapi dia punya repair kan lebih daripada 3,000 lagi. Itu dah menyusahkan tu kan. Asal kereta dia keluar daripada rumah, dia terpaksa telefon kawan dia, jemput aku kat mana? Kat Highway Plus pula, sangkut lah. Allahu Akbar. Tu ada kenderaan tapi menyusahkan diri dia, lepas tu menyusahkan pula orang lain. Itu tuan, kalau orang tanya saya kan, belilah kereta baru kan. Kalau siapa nak beli kereta, beli kereta baru ya. Jadi itu tuan-tuan. Ustaz tak apalah, Ustaz cikgu gaji tetap tu dia. Tu cerita lain, tu rezeki semesing kan. Ada orang dia tak jadi cikgu pun gaji lebih mahal daripada cikgu kan. Pernah ada juga dia relax goyang kaki, main telefon dia 30,000 sebulan. Main telefon je kat rumah. Ji dah kerja je? Tak ada kerja, sambil main telefon kan. Income 30,000. Kita ni berempeh pulih 6.30 dah keluar pergi sekolah, boleh pukul 5 petang dah tentu balik lagi kan. Boleh 5,000 contoh. Jadi tu rezeki kita masing-masing. Okey. Dia ada orang kereta dia kecil aja tapi tak ada menyusahkan pasal dia beli cash, tak ada rusak-rusak kan. Itu jadi nak katanya adanya kenderaan yang baik, kenderaan yang menyenangkan, memudahkan urusan dia. Maksudnya kenderaan itu boleh dia ambil manfaat untuk dia keluar bekerja cari rezeki kan. Mudah ada urusannya untuk silaturahim, untuk menziarah keluarga balik kampung kan. Atau kenderaan tadi digunakan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang. Jadi ini ada 3 sifat, ada 3 ciri kan yang disebut tanda kebahagiaan seorang muslim. Dalam satu riwayat yang lain menyebutkan dia ada tambah satu lagi, iaitu al-mar'atus salihah ataupun isteri yang baik. Itu dalam satu matan yang lain lah. Dalam hadis ni ada sebut 3, ada setengah hadis lagi menyebutkan 4. Satu lagi tu iaitu bila dia ada pasangan isteri yang baik, yang salihah kan, yang mendamaikan, yang mensejahterakan kan. Baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik, tingkah lakunya baik, menjaga maruah dirinya kan, sentiasa bertanggungjawab untuk menguruskan harta dan anak-anaknya kan. Al-mar'atu mas'ulatun ar-ra'iyatiha kan, iaitu seorang perempuan yang mas'ulah, yang bertanggungjawab terhadap baiti zawjiha wa waladihi, terhadap rumah tangga suaminya dan juga terhadap anak-anak suaminya itu. Jadi itu antara sifat wanita yang salihah ada kan. Alhamdulillah. Jadi ada 3, ada 4 itu sudah tergolong dalam kalangan orang yang mendapat kebahagiaan. Jadi begitu juga kita tuan-tuan. Itu di dunia. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah nikmatnya kalau nikmat yang kita ada di dunia ini juga dapat kita bawa ke akhirat. Di akhirat kita ada apa? Al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Tapi kalau di dunia kita usaha untuk mendapatkan rumah yang luas, rumah yang selesa untuk isteri, untuk anak-anak, untuk ahli keluarga kita duduk tinggal, macam mana pula usaha kita untuk mendapatkan al-maskanul wasi', rumah tempat tinggal yang selesa, yang indah, yang cantik di akhirat? Dah tentulah kita juga kena usaha supaya kita dapat nikmat yang kekal abadi. Di dunia ni rumah besar pun, rumah luas pun dia sementara kan. Dia bukan kekal. Jadi nak dapat rumah yang kekal di akhirat, rumah yang luas, maka kita kena usaha, khususnya kepada kita sebagai ketua keluarga ni kan. Macam mana nak pastikan? Bahkan tak cukup dengan rumah yang luas, dah tentulah rumah yang cantik, rumah yang luas tadi di akhirat, kita mesti nak tinggal bersama dengan isteri yang salihah,
anak-anak yang baik, kan? Yang mana kita nak duduk dalam rumah tadi tu seisi keluarga. Di mana? Di akhirat. Tak kira lah tingkat berapa pun, tapi kalau dapat tingkat yang paling tinggi lagi bagus, kan? Duduk pula kondominium tinggi atas bukit pula, sekali tengok dapat tengok pemandangan yang sangat indah, kan? Entah mana pergi holiday, ambil kondominium apartment yang tingkat paling tinggi, lepas tu pula tempat tu pula atas bukit, kan? Atas gunung ke apa-apa ya. Buka tingkap tu kita dapat tengok, Masya Allah, seluas mata memandang. Nampak laut, nampak gunung ganang, nampak seluruh bandar, Masya Allah, kan? Itu bayangkan kalau dekat akhirat, kan? Duduk tingkap paling tinggi, luas pula, besar pula, seluruhnya kita boleh nampak. Tapi tak samalah bayangan kita tadi tu dengan nikmat yang ada di dunia. Bahkan di akhirat itu lebih hebat lagi. Tapi itu juga yang kita nak. Kalau di dunia ni kita rasa seronok dengan nikmat rumah yang luas, rumah yang baik, maka begitu juga nanti di akhirat. Kemudian al-jarus salih. Kalau di dunia kita rasa seronok, rasa bahagia bila kita ada jiran yang baik, jiran yang menyenangkan, kata-katanya yang baik-baik, kata-katanya yang menyenangkan hati kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Begitu juga kita nak jiran-jiran yang baik ini tadi, iaitu jiran-jiran yang baik juga nanti di dalam syurga. Tuan-tuan nanti berjiran kita. Kalau di dalam syurga kita ada jiran-jiran kita, dah tentulah dalam syurga ni semua jiran kita adalah baik. Orang jahat tak masuk dalam syurga. Orang yang maksiat, orang yang berdosa tak masuk syurga. Jadi di dunia kita dah cari, kita dah rasa senang, rasa tenang dengan nikmat jiran yang baik tadi, maka di akhirat pun kita nak jiran yang baik. Jadi nak dapat jiran yang baik di akhirat, kita kena masuk syurga dulu. Tapi kalau masuk neraka, kan, sebelah ni menjoget, sebelah ni melolong, sebelah ni menangis, sebelah ni Allah Akbar, kita tak tahu keadaan macam mana lagi, kan? Tapi kalau dalam syurga, kan, jiran-jirannya baik, perkataan-perkataannya baik, tingkah lakunya baik, kan, wajahnya ceria, menyenangkan, orang syurga, kan? Sebab tuan-tuan, nak jadi ahli syurga ni, dia kena jadi ahli syurga dulu di dunia, kan? Apa ciri-ciri ahli syurga? Kan? Dia sentiasa bercakap perkataan-perkataan yang baik. Orang ahli syurga dia bercakap perkataan yang baik, yang positif, yang menyenangkan. Jadi kita di dunia ni kena action sebagai ahli syurga. Beraksi sebagai seorang ahli syurga. Kan? Ahli syurga wajahnya sentiasa manis, sentiasa ceria, senyum, kan? Perkataannya bagus, mulutnya sentiasa menyebutkan zikrullah, memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, kan? Ni ucapan-ucapan ahli syurga. Bahkan nanti di akhirat bila kita nak masuk syurga, malaikat juga akan sambut kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Kita besok senanglah pasal dah biasa dah baca Yasin di dunia ni, tak ada kekok lagi. Aku macam pernah dengar ayat ni masa on the way nak masuk syurga. Malaikat beratur ni VIP, VVIP kita, kan? Kalau ibarat dunia ni red carpet lah, kan? Kiri kanan tu ada orang menyambut tetamu tadi tu, kan? Dia welcoming kita nak masuk dalam hotel ke apa kan, bilik kan, itu salamun qaulan mir rabbir rahim. Ni ucapan malaikat ni sambut, kan? Besok kita nak masuk syurga, aku macam biasa dengar ayat ni, sebab faham pasal biasa dengar, kan? Tapi kalau tak biasa dengar salamun qaulan mir rabbir rahim, kan, tu yang susah tu, kan? Silap tak terdengar akhirat besok, kan? Jadi ni tuan-tuan, ciri ahli syurga macam tu, wajahnya ceria, kan, sentiasa mengukir senyuman, orang tengok wajahnya menyenangkan hati, kan?
perkataan-perkataannya baik, bukannya sifatnya lemah lembut, kan? Bahkan sifat lemah lembut ni sifat Allah, kan? Innallaha latif, Allah Taala ni maha bersifat dengan sifat lemah lembut, dan dia sangat suka kepada lemah lembut, orang yang lemah lembut. Allah Ta'ala suka orang yang lemah lembut sifat dia. Allah Ta'ala tak suka orang yang sifatnya keras, kasar, perkataannya menyakitkan hati orang lain, kan? Mukanya bengis, kan? Orang tengok pun takut. Itu bukan ciri-ciri ahli syurga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW orang yang paling murah dengan sifat senyuman, kan? Orang musuh dia, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik melakukan kekasaran, keburukan kepada Nabi, Nabi masih lagi boleh sambut dalam keadaan tersenyum. Itu yang payah tu, kan? Tapi itulah ciri-ciri, kan, kepribadian Nabi Muhammad SAW, dan sepatutnya kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW dia kena ada ciri tu. Okay? Jadi pertama, kita berharap mudah-mudahan di dunia kita ada jiran yang baik, dan begitu juga di akhirat. Dan kita di dunia, kita ni kena jadi jiran yang baik. Jangan kita harap kita dapat jiran yang baik tapi kita tak jadi jiran yang baik kepada orang lain. Jadi kita lah kena mula dulu, kan? Jadi tu al-jarus salih. Yang ketiga tadi al-markabul hani, kenderaan yang menyenangkan. Nak masuk syurga, satu laluan di akhirat ni, nak menyampai ke syurga tu pun banyak laluan dia. Masih panjang lagi perjalanannya. Kita pun tak tahu kenderaan apa yang kita nak naik, kan? Buat ibadah korban pun sekali semua hidup. Sekali semua hidup. 5 tahun lepas kan aku dah buat, dia kata. Tahun ni takkan nak buat lagi. Sekali tu buat ibadah korban, kan? Contoh, kalaulah binatang korban tu jadi kenderaan kita nanti di akhirat. Ada orang pula dia buat ibadah korban tiap tahun, tapi disusuli dengan menyebut-nyebutnya pula, mengungkit-ungkit, tapi buat tiap tahun. Yang kawan ni tadi sekali semua hidup je, kan? Yang kawan ni tiap-tiap tahun tapi disqualify. Pasal suka menyebut-nyebut kebaikan, suka menyebut-nyebut amal ibadah yang dia lakukan, pun tak jadi juga. Kan aku dah tidak tahun buat korban, besok akhirat tanya mana kenderaan aku ni? Mana ada kenderaan, kan? Rupa-rupanya waktu dunia lo dia buat ibadah korban tapi dengan tujuan nak menyebut-nyebut, nak mengungkit-ungkit. Bahasa mudahnya ialah untuk takabur, untuk kesombongan, untuk riak, untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Tiba-tiba tak ada kenderaannya, dia harap ada. Itulah boleh jadi macam itu, na'udzubillah, kan? Jadi kita harap apa benda yang boleh membawa kepada kita kenderaan yang menyenangkan nanti di akhirat, kita buatlah di dunia ni ibadah itu. Selain, termasuk juga selain daripada ibadah korban yang kita buat. Sebenarnya ibadah korban ni tuan-tuan, pukul 7 lah. Saya nak kena berhenti pukul 7. Pasal pukul 8 ada acara lain. Acara tak ada apa pun, acaranya main bisikal masuk hutan. Kan pukul 8 ke production. Pertama, mula-mula kita main. Yang kedua, orang ajak kita main. Yang ketiga, orang nak main disuruh kita pula jadi instruktor. Itu yang susah, kan? Dia punya upah dia makan tengah hari. Itu ialah, tapi tak apalah, kan? Dia kena apa? Do what you love, kan? Love what you do. Itu ialah, kan? Jadi kita kena buat sesuatu tu dalam keadaan kita suka, dan kita kena suka dengan apa yang kita buat. Boleh jadi, kan? Kalau kita buat sesuatu benda dalam keadaan kita tak suka, tak jadi. Pertama tak jadi, yang kedua tak dapat pahala, kan? Yang ketiganya kita dapat penat, tak dapat manfaat daripada benda yang kita buat.
kan. Jadi sesuatu benda tu kalau kita nak berjaya, kan, tak kisahlah dalam urusan dunia ke dalam urusan akhirat, macam ibadah lah, kan. Kita nak semayang tapi kita tak seronok dengan semayang kita, tak dapat apa-apa juga, kan. Jadi kita nak kena seronok dengan semayang, kan. Jadi kita rasa cinta, rasa kasih dengan ibadah kita, barulah kita dapat sesuatu daripada ibadah kita. Sama juga dengan kerja kita tu, kan. Ustaz tak ponik ke jadi cikgu? Ada orang tanya, kan. Dah kalau dah kita suka jadi cikgu, ponik macam mana pun orang tengok penat. Sama macam orang yang buat pekerjaan yang lain daripada cikgu. Kita tengok, Allah payah pula, susah orang ni, kan, daripada pagi cenia masak ya. Tapi dia suka, tak rasa penat. Kita yang tengok penat tapi dia seronok. Macam itulah masing-masing orang dia ada kesukaan dia masing-masing. Kita tak boleh paksa orang jadi macam kita, kan. Dan orang pun tak boleh paksa kita jadi macam dia. Jadi itu tuan-tuan. Jadi kena kita usahakan tadi. Okey. Okey. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian pagi ni, macam mana kita nak kena usaha kenderaan yang baik, kan. Kalau kita sebut sedikit tentang ibadah korban ni, sebenarnya dia adalah merupakan suruhan Allah, kan, ke atas setiap individu muslim. Cuma hukumnya itu adalah sunat muakkad. Sunat tapi dia sangat dituntut untuk dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Bahkan kalau kita tak berkemampuan atas setiap individu, disunatkan sekurang-kurangnya satu orang daripada ahli keluarga itu mesti melakukan ibadah korban. Dipanggil sunnah kifayah. Sunnah kifayah, sunat dilakukan oleh salah seorang daripada ahli keluarga. Maksud kalau tahun tu kita punya penghasilan tu kurang memberangsangkan, biasa kita korban ni kita seorang satu ekor biasa, kan. Tahun tu tak berapa baik lah, bisnes tak berapa baik, kerja pun tak berapa bagus, PKP pula lagi, kan. Dapatlah kita buat, ambil kita satu orang satu bahagian, contoh, kan. Masa sekarang ni pun tak memberangsangkan, jadi kita sekurang-kurangnya satu orang daripada ahli keluarga kita buat ibadah korban. Pun tak mampu juga. Tak mampu juga share sikit-sikit seorang ambil satu bahagian. Contohnya ada 7 orang, 7 beranak. Kita, isteri, anak, menantu punya pun 7 orang. Kumpullah 100 orang. Cukup 700 ambil satu bahagian. At least satu keluarga sudah korban satu bahagian. Tu sekurang-kurangnya lah. Paling baik sekor tadi 7 bahagian satu keluarga, contoh, kan. Tapi tak mampu. Jadi kita buat ibadah korban. Sebab ibadah korban ni sebenarnya dia adalah sebagai satu tanda kesyukuran di atas nikmat yang Allah Taala telah beri kepada kita yang sebegitu banyak. Kan? Disebut dalam surah Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar. Nikmat yang banyak, al-kautsar. Dia daripada perkataan al-kathir. Kathir ni makna banyak. Tapi bila sebut al-kautsar, maksudnya nikmat yang Nabi terima daripada Allah Ta'ala ini terlalu banyak, melimpah-limpah. Sampaikan Nabi SAW ni berasa cukup, berasa puas hati, rasa tak nak dah, kerana banyaknya limpahan nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan kita ada satu nikmat yang Allah Ta'ala beri yang sangat istimewa, kan. Kadang-kadang kita ni pasal kita tak list out nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Sebab kadang-kadang kita berasa sikit, kita rasa tak cukup, kita rasa tak puas. Sebab apa? Sebab kita tak list out nikmat Allah. Cuba lepas habis kuliah ni kan, ya, kita balik rumah, duduk dan diam sekejap, ambil satu kertas, cuba senarai apa nikmat yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita selama ni. Cuba senarai. Ingat-ingat tak cukup satu buku. Betul, Tapi hari ni kita rasa macam serba tak cukup. Jadi kita rasa tak puas. Pasal kita tak rasa nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu.
Kan? Jadi kita cuba rasa. Rasa tu dia kena tulis satu, kan? Dapat bangun pagi ni, alhamdulillah. Dapat pula sompek pula tahajud pagi ni, alhamdulillah. Kan? Bukan semua orang Allah Taala beri nikmat tu, kan? Dapat minum air kosong pagi ni tadi sebelum datang. Simple aja, tapi itu nikmat. Kan? Sebab ada orang yang 3 hari 3 malam tak minum lagi. Kita dah dapat minum dah walaupun air kosong. Kan? Ada duit lagi nak isi minyak motor pagi ni. Kalau tidak, kena datang suruh jalan kaki. Orang jalan kaki syukur, Masya Allah, Tabarakallah, ada lagi tenaga kaki aku, boleh berjalan lagi. Ada orang tu dah terbaring, dah tak boleh bongkar. Nikmat, banyaklah nikmat tu. Kan? Isteri tulis, aku bangun pagi tadi dapat tengok muka suami aku. Dapat tengok muka suami, nikmat. Sebab ada orang bangun pagi tengok sebelah dah tak ada. Tu nikmat. Kan? Dengar lagi suara anak aku menangis, nikmat. Tapi ada orang bila dengar suara anak menangis ni, dia bukan nikmat tu, ni bala ni. Cuba bayangkan bangun pagi tu, anak itu langsung tak keluar suara lagi dah. Kan? Dia melalak ke, dia menangis ke, dia menjorit ke, itu satu nikmat kerana anak masih hidup, nikmatlah. Itu contoh, kan? Senarai sesuatu tengok. Tu. A'tainakal kautsar. Kalau Allah Taala beri nikmat itu kepada Nabi dengan nikmat yang sebegitu banyak, begitu juga Allah Taala kurniakan kepada kita nikmat yang sebegitu banyak di dunia ni. Nikmat yang paling istimewa apa dia? Nikmat Allah Taala jadikan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah Taala angkat jadi manusia yang paling istimewa daripada segala-gala manusia, diberi segala macam nikmat yang sebegitu hebat. Kita pula Allah Ta'ala beri duduk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling special. Kita miskin ke, kita kaya ke, kita susah ke, kita sempurna ke, kita cacat ke, kita tetap jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut senarai kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pun tak tersenarai banyaknya nikmat. Antaranya dapat masuk syurga awal sebelum daripada umat yang lain. Masya-Allah. Satu kebaikan dibalas dengan 10 hingga 700 kali ganda pahala. Satu kebaikan Allah Ta'ala bagi 10. Mana bagi buat satu dapat satu? Di dunia sekarang ni, satu kita buat pahalanya sudah ada 10. Baca Quran saja, alif lam mim, alif saja dah 10 markah, 10 pahala. Lam 10 pahala, mim 10 pahala. Baca saja. Ada lagi hebat lagi, niat nak buat baik dah kira pahala. Kan? Ada orang tak sampai kuliah pagi ni, tapi malam tadi dia nak pergi, esok aku nak pergi kuliah Sepuat ni. Malam tu saja dia dah dapat pahala dah, walaupun belum sampai lagi. Rupa tak sampai tarawih dia pagi ni. Kan lepas ni kan kita dapat mesej, sekian-sekian nama telah kembali ke rahmatullah. Tapi pahala kuliah pagi ni dia dapat, pasal dia dah niat malam tadi. Umat lain tak dapat ni, kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda syukur kepada nikmat, fasalli li rabbika, hendaklah kamu menunaikan sembahyang kerana Tuhan kamu, wanhar, dan sembelihlah ibadah korban, sebagai tanda kesyukuran di atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, jaga sembahyang. Fasalli li rabbika, sembahyanglah kamu itu, li rabbika, kerana Tuhan kamu, lillahi ta'ala. Maksudnya buat ibadah tu kerana Allah. Sebab segala-gala nikmat ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kecil ke, nikmat besar ke, kan? Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi ni tuan-tuan. Okey? Dan satu lagi, wanhar, dan sembelihlah binatang korban. Jadi nak sembelih binatang korban ni sebagai salah satu tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kan? Banyak nikmat kita guna. Jadi setahun sekali kita manfaatkan sebahagian daripada harta kita untuk kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda syukur. Kan? Bukan sebagai nak tunjuk kita ada, nak tunjuk kita kaya, ataupun nak tunjuk kita dah, kan? Dia tuntutan bagi semua orang, termasuklah yang kaya ke, yang miskin ke,
kan, yang mampu ke, yang cukup-cukup ke, kan, kita melakukan ibadah korban, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lebih daripada itu, kan. Jadi itulah, kan, kalau kita nak sebut tentang kelebihan banyak lagi lah, kan. Kalau kita teliti satu ayat Allah yang mudah-mudah, yang ringkas-ringkas, kan, kita tengok apa nikmat Allah Ta'ala beri kepada Nabi, itulah juga nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, kan. Kecuali jawatan Nabi lah, jawatan Nabi Allah Ta'ala tak beri kita. Lain daripada itu semua Allah Ta'ala beri kepada kita. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Al-Quran. Al-Quran ada dengan kita, kan. Tinggal lagi baca orang tak baca je lah, tapi Quran ada dengan kita. Begitu juga Quran itu turun kepada Nabi SAW, kan. Jadi itu tuan-tuan, telah sikit sebanyak, mudah-mudahan perkongsian kita, mudah-mudahan nikmat kelebihan yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita di dunia, kan, antaranya tempat tinggal yang luas di dunia ini, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita juga berharap supaya kita juga ada tempat tinggal, rumah yang luas, yang selesa nanti di akhirat. Maka kita kena usahakan ketika kita masih di dunia. Yang keduanya ialah kita sebut tadi tentang adanya jiran tetangga yang baik, kan. Kita kalau nak masuk syurga, nak dapat jiran tetangga yang baik di syurga, kita kena jadi jiran tetangga yang baik di dunia. Kita kena jadi jiran tetangga yang baik di dunia. Sebab, kan, jiran yang menyakiti jirannya yang lain, sama ada dengan perkataan atau perbuatannya, dia confirm masuk neraka, kan. La yadkhulul jannah may yu'zi jarahu, kata Nabi SAW. La yadkhulul jannah, orang ini tidak akan masuk syurga. Siapa dia? Man yu'zi jarahu, iaitu orang yang menyakiti jirannya. Orang yang menyakiti jiran, kata Nabi, la yadkhulul jannah, dia tak akan dapat masuk syurga. Jadi syarat nak masuk syurga, syarat nak dapat jiran yang baik dalam syurga, kan, kita kena jadi jiran yang baik ketika di dunia, kan. Dan yang ketiga tadi, kenderaan yang menyenangkan, yang tidak membebankan kita. Dan begitu juga bila kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat, kita perlu kepada kenderaan yang baik, yang membawa kita dengan cepat, pantas, bi ghairi hisab, tanpa ada tol, tanpa ada roadblock, kan. Kenderaan power pun, tapi kalau asyik kena roadblock aja, dah pakai valve fire pun kena tahan. Contoh, ada orang pakai kancil aja, tak kena tahan roadblock. Mestilah someone duduk dalam kancil, walaupun kita kancil, tapi dia someone. Mungkin VIP, orang istimewa, kan. Betul, kita pakai valve fire, asal valve fire kena tahan, valve fire kena tahan. Kereta dah cantik dah, patutnya pakai valve fire ni tekan aje lah. Roadblock memang tak kena tahan, tapi kena tahan juga, kan. Jadi itu tuan-tuan, tu kadang-kadang itu nikmat lah, kan. Kadang-kadang kita ni bukan siapa-siapa pun, tapi sebab kereta tu kereta VIP, lepas, kan. Itulah kelebihan kereta saya tu waktu PKP dulu, kan. Dia nampak nombor Patriot tu, kan, yang duduk dalam kemah pun bongkar berdiri, cek tabik lagi. Tu saya kata, apa hal ni? Saya kata, nak tahan aku ni. Rupanya power juga nombor Patriot tu, nombor Patriot tu, kan. Kita tak tahu, kan. Rupa masa PKP pun tu. Walau duduk dalam tu cikgu pun, kan. Contoh, kan, itu kita bukan siapa-siapa, tapi kereta tu VIP. Ada orang kereta biasa-biasa je, tapi orangnya VIP, pun power juga, kan. Jadi itulah tuan-tuan. Tapi kenderaan dunia ni macam itulah. Tapi kalau boleh di akhirat kita ada satu kenderaan yang bawa kita terus bighairi hisab, tanpa tol, tanpa ada roadblock, terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh lagi laju, lagi pantas, kan. Kalau orang berjalan, kalau orang boleh berlari, kita kalau boleh lagi laju daripada orang yang berlari itu masuk syurga. Itu tuan-tuan, mungkin kita perlu kepada kajian-kajian ayat Quran, hadis-hadis yang lain untuk menjelaskan macam mana pula, kan, nak masuk syurga tanpa hisap tu, kan.
Tu wallah taala alam. Sekali itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk diri saya sendiri dan juga kepada kita semualah yang hadir, dan juga kan bolehlah kita share dengan sahabat-sahabat kita yang tak hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.